Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila harat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Kursi Majlis, yang dihormati Tuan Imam serta Bilal, yang berbahagia Faridatan Kuasa Pentadbir Masjid, yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat kehidupan, nikmat dalam beragama Islam, nikmat menjadi hamba Allah Ta'ala, serta diberikan kehormatan dari masa ke semasa, sehingga dapatlah kita melalui hidup ini dengan penuh kehormatan. Seperti malam ini Allah memuliakan kita untuk menjadi tetamu di rumahnya, untuk menjadi daripada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, majlis yang telah digelarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudatul Jannah, taman syurga. Kata Nabi, bila mana kamu lalu di muka bumi ini, kamu lihat orang-orang beriman duduk mempelajari kitabullah, maka naklah kamu singgah, ketahuilah itu adalah taman syurga. Belum syurga yang hak, yang zahir itu belum didatangkan, maka kita telah membiasakan diri untuk masuk syurga yang telah Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini melalui majlis-majlis pengajian. Semoga dengan berkat mendatangi majlis-majlis pengajian ini, kita menjadi orang yang benar-benar akan diwariskan dengan syurga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan padanya para hadirin hadirat, bagaimana yang telah diedarkan kertas kerja malam ni dalam tajuk saat-saat nazak. Di dalam kabaran pada kertas kerja ni ada mengandung 2 muka surat. Ya, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diriwayatkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mencabut roh seorang hamba, maka datanglah malaikat Israel kepada seorang hamba yang mukmin dari bahagian mulut tersebut untuk mencabut rohnya. Maka keluarlah ucapan daripada mulut tersebut, wahai Israel, bukan jalanmu untuk mencabut roh dari arah ini, kerana mulut ini telah lama aku gunakan untuk mengingat asma Allah. Dikabarkan dalam satu riwayat, tiap-tiap orang akan menghadapi kematian. Maka kematian itu akan berlaku dengan mana Allah mewakilkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa makhluknya. Maka dalam hal ini Nabi kabarkan, bila orang beriman seperti kita ni, bila datangnya malaikat maut untuk cabut nyawa, maka dia datang daripada arah mulut. Dia nak keluarkan roh tu daripada arah mulut. Ketika dia nak keluarkan daripada arah mulut, maka mulut itu bercakap. Mulut, roh daripada mulut itu bersuara. Walau orang yang sedang nazak tu sedang koma, tak sadar. Walau dia sadar, walau kita tak dengar percakapannya keluar, tapi daripada mulut itu keluar, daripada nafasnya bersuara, yang didengarkan kepada malaikat Israel dengan mengata, wahai Israel, jangan kau datang hamba ni daripada mulutnya, kerana ia telah banyak menyebut nama Allah. Dia sering memuji Allah pagi dan petang. Dia tidak lupa kepada Tuhannya. Setiap dia dapat nikmat, dia ingat Allah. Setiap dia nak baring malam, dia sebut Allah. Setiap dia bangun pagi, dia panggil Allah. Dah banyak kali dia panggil Allah. Jangan kacau dia daripada mulut. Wahai Israel, tolong dia. Tolong dia. Di sinilah para hadirin hadirat, Rasulullah SAW telah mengingatkan asyadul a'mal salat. Kata Nabi, ada 3 macam amalan paling berat. Kita tak nak bacakan dua-dua, kita tak bacakan 3-3 semua. Kita ambil salah satu daripada yang Nabi sebut.
Kata Nabi ada 3 amalan yang paling berat. Salah satu daripada yang 3 tu ialah kata Nabi wa zikrillahi ta'ala ala kulli ahlin. Mak dia memuji, menyebut nama Allah dalam segala hal. Selalu dia dalam apa hal sering dia sebut nama Allah. Orang yang sebut nama Allah ini dapat karamah. Sampai dalam kitab sirah mengatakan bahawasanya ada seorang suami yang beragama Islam, dia tidak suka pada isterinya menyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Pada zaman salafus salih, ada seorang suami dia tegur isteri dia. Dia kata awak ni selalu semua dengan bismillah. Semua dengan bismillah. Apa nak letak air bismillah, nak tuang air bismillah, apa semua bismillah. Apa dah tak ada lain awak nak sebut. Isteri yang salihat tidak mau membantah cakap suami, tapi tidak juga mengikut ajakan suami yang berupa ajakan maksiat. Dia diamkan diri. Satu masa suami ni nak menunjukkan bahawa menyebut nama Allah tak datangkan apa-apa kelebihan. Tahu kafir Allah. Dia kasih isteri dia sekian banyak duit. Dia kata pada isterinya, kamu simpan ni duit. Nanti bila aku nak balik, aku akan minta pada kamu. Isteri ni pun ambil duit itu tadi, pergi ke almari, menarik lacinya dengan bismillah, membuka laci, meletakkan duit pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Waktu menyimpan itu, suami mengendap. Di mana disimpan? Setelah isteri tadi ke dapur, urusan masak-memasak, suami perlahan-perlahan masuk bilik, mengambil duit itu balik, dibuang ke dalam perigi di belakang rumah. Setelah berlalu hari demi hari, maka suami ni datang. Dia kata, wahai isteriku, saya nak duit itu balik. Dia nak menunjukkan pada isteri bahawa sebut nama Allah tak datang kemuliaan. Isteri tadi yang tak tahu bahawa suami dah bikin khianat. Isteri menarik laci itu tadi dengan bismillah. Waktu dia tarik bismillah, dia nampak duit tu ada. Dia ambil itu duit, dia bilang, wahai suamiku, bismillah, ambil duit kamu. Menangis suami tu, dia kata, wahai isteriku, aku zalim. Aku jadi hamba-hamba yang zalim. Tuhan jadikan aku tak nak sebut nama dia. Bahkan aku hanya-hanyakan kau. Sebenarnya duit itu dah tak ada dalam laci. Aku dah ambil, aku dah buang ke dalam perigi. Tapi lihat, Tuhan tunjukkan kebesaran asma'nya. Tuhan tunjukkan kebesaran namanya. Dengan berkat kau baca nama Allah, duit itu boleh datang balik. Para hadirin hadirat, kalau dalam kehidupan Allah dah tunjukkan berkat baca nama Allah, maka orang yang sering mulutnya tak putus sebut nama Allah waktu nazak, maka datanglah malaikat Israel daripada arah mulut. Mulut kata, kesian kalau orang ni Israel. Tolonglah dia banyak sebut nama Tuhannya. Kesian kalau dia. Dalam hal ini dikatakan, sampai mana Nabi Yahya AS sewaktu Allah utus kepada Bani Israel, Allah suruh Nabi Yahya ingatkan pada Bani Israel 5 perkara. Salah satu daripada 5 perkara itu ialah disuruh ingat pada Bani Israel agar berzikir kepada Allah kerana ia menjadi penolong kepada mereka. Jadi orang yang banyak sebut nama Allah itu penolong. Sampai Nabi kata alamatuh. Ya, kata Nabi alamatun hubbillah, hubbu zikrillah. Tanda orang yang cinta pada Allah ialah orang yang nak sebut nama Allah. Tanda orang yang benci pada Allah, orang yang tak mau sebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam hal ini pernah dikabarkan Nabi Ayub alaihissalam. Waktu Nabi Ayub diuji oleh Allah kerana iblis mengatakan, ya Allah, Ayub beribadat kerana kekayaan. Allah kata, Ayub beribadat kerana keikhlasan. Kalau kamu tidak percaya, boleh datangkan ujian. Nabi Ayub ditimpa ujian, penyakit yang luar biasa. Sakitnya selama 7 tahun. Sampai orang kampung suruh bawa keluar daripada rumah. Dah berbau. Dah dikabar satu riwayat, keluar ulat daripada badannya. Ulat keluar, dah tak ada isi. Kulit dengan tulang, keluar ulat. Ulat makan ulat. Dalam 7 tahun Nabi Ayub terbaring, melihatkan ulat dah keluar. Nabi Ayub doa, ya Allah, aku segan nak minta sembuh, ya Allah. Kau telah beri aku kesihatan 80 tahun. Hari ini kau beri aku sakit baru 7 tahun, ya Allah. Adapun aku angkat tangan, ya Allah, bukan kerana aku tak reda dengan sakit yang aku kena, ya Allah. Tapi aku minta tolong, ya Allah. Janganlah ulat ini makan lidah aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Janganlah ulat ini makan sekeping lidahku ni, ya Allah. Kerana aku masih nak sebut namamu, ya Allah. Aku nak sebut namamu, tolong, ya Allah. Janganlah lidahku jadi kelu. Subhanallah.
Nabi Ayub menangis minta sama Allah agar lidahnya dapat terus berzikir dalam sakit. Kemudian dalam hal itu dikatakan sampai mana bahawasanya adalah orang yang banyak berzikir ini, ketika dia sakarat dia dapat tolong. Dilihatkan waktu dalam hidup orang yang banyak zikir dapat ketenangan. Dikabarkan datang satu riwayat Hasan Al-Basri, waktu sedang tawaf dia lihat seorang wanita di multazam, memandang multazam dengan keadaan ketenangan wajah, mulut berkomak kami, Allah 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 Allah. Hasan Al-Basri ini dia lihat ganjil di wanita, ketenang rumah ni, tenang keadaan wajah ni. Akhirnya Hasan Al-Basri kata, hebat wanita ni, tenang, wanita ni pusing. Dia kata, jangan kata aku tenang, sebenarnya aku berlawan dengan musibah yang besar. Nama Allah telah menenangkan aku. Aku punya 4 anak, seorang suami. Satu ketika 4 anak, seorang yang sudah kahwin pindah lain. 3 anak, 1 dah dewasa, ya, 1 masih kecil, 2 yang sudah agak umur yang sudah 8 tahun. Dalam hal ini, satu ketika suamiku menyembelih korban, menyembelih seekor kambing. Setelah habis sembelih, suami aku bawa kambing itu untuk dikupas kulitnya. Kedua anakku yang sudah umur 8 tahun tadi, dia kata, "Dek, adik nak tengok macam mana ayah sembelih kambing, adik baring, nanti abang sembelih." Akhirnya adik ni baring, abang sembelih, betul-betul sembelih dengan pisau. Bila memancut darah, berlari abang tu tadi ke atas bukit. Aku keluar lihat anakku sudah tidak bernyawa lagi. Yang satu berlari, aku panggil, "Nak, sabar nak, jangan lari nak." Dia lari, suami aku kejar. Akhirnya anak aku dimakan oleh ini seekor harimau depan mata suamiku. Dan akhirnya suami aku dalam berlari tu jatuh di atas gaung, mati. Anak yang satu lagi yang masih kecil, ketika aku melihatkan mayat suamiku, anak yang kecil tu merangkak ke arah dapur, menarik periuk yang sedang ada air yang menggelagak, tertimpa atasnya, mengelupas kulitnya keluar. Di situ juga dia putus nyawa. Aku lihat mati, semua mati. Tiba-tiba datang anakku yang baru kahwin. "Ibu, kenapa ibu menangis?" Kata aku, "Nak, kau tengoklah adik kau yang satu mati di luar, yang satu mati di atas gunung, yang satu mati dengan air panas. Bapa engkau mati. Bila dia dengarkan, dia terperanjat, dia juga mati." Haulah wala quwata illa billah. Allah uji ni keluarga. Dia kata, "Hasan, aku tidak tahan. Aku sebut nama Allah, aku pergi depan pintu rumah dia. Aku pergi depan pintu rumahnya ini, Kaabah. Aku bilang, ya Allah, aku reda ya engkau uji aku ya Allah. Kau ambil 4 anak aku, kau ambil suami aku. Tolong ya Allah, beri aku ketenangan melalui zikir kepadamu ya Allah." Jadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala adalah orang yang dapat keredaan Allah. Bahkan para hadirin hadirat yang bakal menghadapi kubur. Di dalam kitab Al-Fawaid dikabarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca Al-Quran kemudian dia mati sedangkan dia belum habis membacanya, maka akan datang kepadanya seorang malaikat ke dalam kuburnya dan mengajarnya membaca Quran sampai khatam. Dan dia bangun daripada kubur menghadap Allah dengan telah khatam. Subhanallah, untung awak jadi orang Islam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang baca Quran tapi tak habis, dengan kesibukan dunia, tak habis baca Quran, tak khatam, kemudian datang ajal, kita menghadapi kubur. Setelah orang kuburkan kita, setelah kita lalu segala perkara dalam kubur, soal munkar nakir, kata Nabi dalam kitab Al-Fawaid, datang seorang malaikat yang hamba utus. Allah kata, "Kau ajar hamba-Ku tu untuk baca Quran terus sampai dia khatam." Dia bangun besok di padang mahsyar sebagai orang yang telah khatam Quran. Subhanallah. Ini kemuliaan kematian kita. Kita akan dapat belajar Quran dalam kubur. Dalam hal ini dikatakan lagi bahawasanya, sambung dalam pembacaan, lalu kembali malaikat Israel kepada Allah Ta'ala dan mengadu hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah dari arah lain, datanglah malaikat Israel dari arah tangan. Maka keluarlah sadaqah dan berkatalah sadaqah tersebut, bukan jalanmu wahai Israel untuk mencabut roh dari arah ini,
Kerana sesungguhnya dia telah sering aku gunakan bersedekah, mengusap kepala, iaitu mengasihi anak yatim, menulis ilmu-ilmu agama dan memerangi orang-orang kafirin. Dikabarkan bila Israel gagal nak keluarkan roh orang yang bakal dimatikan daripada arah mulut, berkat zikir tadi menahan. Maka Allah kata Israel, Allah maha berkuasa, tapi Allah nak jadikan ni menunjukkan kemuliaan kita dalam beramal. Allah kata datang ke tempat lain cabut nyawa ni. Israel datang daripada arah kanan, tangan. Bila Israel nak keluarkan daripada tangan tu, nak keluarkan roh, nak cabut daripada ujung jari, tiba-tiba tangan-tangan awak akan bercakap. Tangan yang hari ni tak bercakap, tangan hari masa kita nazak dia bercakap. Apa dia kata? Dia kata, wahai Israel, kesian kalau orang ni Israel. Dia selalu dalam hal membuat sedekah, selalu mengusap kepala anak yatim, selalu menulis ilmu-ilmu agama. Dalam hal inilah sampai mana dikatakan, pernah satu ketika kita lihat kemuliaan sedekah yang bapa-bapa buat, ibu-ibu buat. Ingat, banyakkah sedekah dengan tangan, jangan kirim orang dalam bersedekah. Kita buat sedekah itu melalui dengan tangan kita sendiri, lebih afdal. Kalau tidak mampu baru berkirim orang. Kerana satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Ketika itu kata Sayyidatina Aisyah, aku bersama Nabi sedang duduk. Dia datang menyembunyikan tangannya sebelah ke belakang, ke dalam baju. Dia kata, ya Rasulullah, mimpi orang mati itu benar tak? Benar, kata Nabi. Ya Rasulullah, mak dan ayah saya dah meninggal dunia. Saya bermimpi semalam, ya Rasulullah, mak saya dalam api neraka Jahannam. Dengan dua belah tangannya, sebelah tangan memegang kain perca, sebelah tangan memegang lemak, sekeping lemak. Aku dalam keadaan ibu aku menjerit-jerit dalam azab. Aku kata, bu, kenapa ibu dalam azab, ibu? Ibu, kenapa ibu? Apa yang di tangan ibu itu? Ibu kata, nak, ibu gagal dalam mentaati Allah. Hari ini ibu dalam azab. Adapun dalam tangan ibu yang dua ni, sekeping, dia itu adalah daripada lemak dan selaikan perca. Inilah dua perkara yang ibu ada sedekah semasa di dunia sahaja. Tak ada sedekah lain. Aku kata, bu, mana ayah? Ibu aku jawab, nak, ayahmu dalam tempat orang bahagia, di dalam syurga. Aku mendongak, aku nampak ayahku sedang duduk beristirahat dengan minum minuman yang lazat. Aku panggil ayah. Ayah tak sayang maknya. Mak menjaga ayah, mak mencuci kain baju ayah, mak mengurus rumah ayah. Kenapa ayah tidak boleh tolong ibu? Ayah aku kata, nak, hari ini ayah tak ada kuasa nak mengeluarkan mak engkau daripada azab. Mak engkau kurang sedekah, mak engkau kurang membuat baik dengan tangannya. Allah dah putuskan, di situlah tempatnya. Dalam keadaan aku marah jawapan ayahku, aku rampas minuman yang sedang dipegang oleh ayahku untuk diberi kepada ibu yang sedang berpekik dalam kehausan. Waktu mula aku nak rampas, aku disambah dengan api, ya Rasulullah. Dan aku bangun tidur, tiba-tiba tangan aku jadi begini. Dia keluarkan tangan depan Rasulullah. Angus. Angus tangan dia. Kata Nabi, apa yang kau nampak itu nyata. Itu nyata. Dalam hal ini dikatakan pula, sebab itu apabila datang malaikat Israel nak cabut nyawa daripada arah tangan, maka tangan ni merayu, ya, tolong kesian kalau orang dia ada membuat kebaikan. Contohnya bapa-bapa, ibu-ibu, terutama anak-anak muda, saya ingatkan, selagi tangan boleh bergerak, buatlah segala kebajikan seperti menolong ibu bapa. Dikabarkan orang bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali Allah daripada Bustam di sebelah Iran. Beliau, orang tanya, tuan, macam mana tuan boleh dapat ini karamah? Macam mana tuan boleh dapat ini karamah? Dia kata, aku dapat ini karamah dengan membuat baik dengan dua belah tangan kepada mak aku. Satu ketika tengah malam ibuku dah bangun. Dia bilang, Yazid, mak aus nak. Aku bangun, aku pergi ke dapur, lihat kepada tempayan, air tak ada. Aku buka timba yang ada, aku lihat air tak ada. Langsung aku keluar pada tengah malam yang sejuk, pergi ke sungai untuk mencedokkan air, kerana ibu aku nak minum. Setelah aku cedok air dengan timba tu, aku bawa balik rumah. Sampai ke depan ibuku, ibu aku terlena tidur. Aku tak sampai hati nak kejut ibu aku. Aku berdiri dengan memegang timba tu. Berdiri aku berjam-jam lamanya menunggu ibu aku sadar. Tiba-tiba ibu aku sadar, dia buka mata. Yazid, kenapa nak berdiri nak?
Ibu kan tadi nak minum air. Habis kenapa Yazid tak kejut mak? Yazid tak sampai hati ibu. Ibu sedang tidur. Yazid takut mengganggu ibu. Yazid tak mau letakkan minuman ini kerana Yazid takut dilanggar oleh binatang-binatang yang merayap waktu malam. Yazid nak ibu minum air yang bersih, bukan sisa binatang, bukan sisa orang, mak. Yazid, berikan mak air itu sayang. Aku berikan air itu dia minum. Setelah itu dia kata, Yazid, bukakan pintu nak, biar udara masuk, mak terasa panas. Aku pegang pintu tu sampai bang subuh. Aku pegang. Kerana aku takut pintu tertutup, ibu aku tersadar. Dan ini amalan aku buat tiap-tiap malam, pegang pintu kerana mak nak tidur. Subhanallah. Jadi kalau kita ada buat dengan dua belah tangan yang bakal kaku, di tangan awak akan bakal kaku. Awak lihat mayat, lembik tangan. Kalau dalam masa hidup ni tangan ada. Bagai Malik bin Dinar. Beliau pernah memicit mak dia. Mak kata, Malik, tolong picit kaki mak. Lengur kaki mak. Aku picit kaki dia. Sehingga dia terlena. Kerana aku tak dapat perintah untuk berhenti. Aku terus picit dengan baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku picit. Sampai subuh. Bila bang subuh, ibu aku bangun. Tangan aku kedua-duanya kaku. Dah tak bergerak lagi. Akhirnya waktu Malik bin Dinar meninggal, orang melihat dia berterbangan dengan sayap. Jadi para hadirin hadirat, ini yang kita katakan dalam hal hidup ni tadi, gunakanlah tangan. Kerana malaikat maut nak datang daripada arah tangan. Nak keluarkan nyawa kita daripada arah tangan. Apa modal tangan punya kebaikan? Jadi kalau ada pada kita yang telah membuat sedekah, membuat pertolongan, alhamdulillah, insya-Allah ada syafaat. Kemudian lalu dikatakan pada bacaan, lalu datang malaikat Israel ke bahagian kaki hamba tersebut dan berkatalah kaki, bukan jalanmu dari arah ini, kerana sesungguhnya dia telah aku gunakan berjalan sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya dan tempat-tempat pengajian. Malaikat Israel datang daripada arah kaki, nak cabut nyawa kita daripada arah kaki. Ketika nak keluarkan itu nyawa daripada arah kaki, kaki menjawab, Israel, kesiankanlah orang yang tak bermain. Kesiankanlah. Ketika doktor dah lepas tangan, ketika anak-anak menangis tengok bapak sedang sakarat, anak dah tak ada lagi apa nak buat, duit ada tapi dah tak berguna untuk tolong bapak, dah tak boleh lagi. Ketika bapak dalam nazak sakarat, isteri menangis, bang, sabar bang, mengucap bang. Anak-anak pegang kaki bapak, pegang tangan bapak. Bapak, sabar pak, mengucap pak. Anak doa, ya Allah, tolonglah bapak aku, ya Allah. Kesiankanlah bapak aku, ya Allah. Dia bapak aku, ya Allah. Kesiankanlah dia. Ketika itu yang berguna ialah orang yang bakal mati itu punya amalan. Seperti bila malaikat nak cabut nyawa daripada arah kaki. Kaki itu kata, wahai Israel, orang yang tak bermaya ni, kesiankan dia. Kerana dia telah gunakan kakinya untuk pergi masjid. Sebab itu Nabi berkata dalam hadis, berbahagialah orang yang berjalan ke rumah Allah dalam 2 malam. Dalam 2 waktu malam. Tafsiran ulama hadis, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal jauh daripada masjid, merancang nak pindah dekat dengan masjid. Merancang. Tiba-tiba rancangan mereka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai kamu yang tinggal jauh daripada masjid, jangan pindah dekat dengan masjid. Biar kamu jauh kerana langkah-langkah kamu itu adalah ibadat. Di dalam hal ini kita lihat, wahai orang perempuan, kalau orang perempuan sudah dicontohkan, malu kita laki-laki. Sayyidatina Nafisah, seorang anak Mesir, beliau pergi haji 30 kali jalan kaki daripada Mesir masuk Mekah. 30 kali Sayyidatina Nafisah. Ini seorang perempuan, waktu dia nak meninggal dunia, dia ada rasa-rasa alamat tanda dah dia nak meninggal. Dia kata pada orang-orang yang belajar dengan dia, tolong bawakan saya pergi ke tanah perkuburan tiap-tiap matahari lepas terbit. Nak apa tuan? Cik puan nak buat apa kat kubur? Bawa saya. Orang papa dia pergi, dia duduk di tepi kubur, dengan tangannya dia gali lubang lahat dia sendiri.
Dia garis-garis tanah tu. Sambil dia main, kata orang, menggari-garikan tanah tu tadi, sambil baca Quran. Sehingga siap lubang lahatnya 7 kaki dalam tu. Dan dia dapat khatam Quran sebanyak 169 kali. Dan genap 169 kali, dia putus nyawa di tepi lubang lahatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa dia hidup, dia berjalan kaki pergi haji. Orang tanya, Cik Puan, biarlah kita dokong Cik Puan, saling ganti-mengganti. Dia kata tidak. Biar aku penatkan kaki aku di jalan Allah, kerana aku nak pakai dia waktu aku nazak. Waktu aku nazak, aku nak dia tolong aku. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, gunakanlah kaki yang masih boleh bergerak. Banyak-banyaklah langkah ke tempat masjid, banyak-banyak langkah rumah anak yatim, banyak-banyak langkah rumah saudara mara. Kerana bila besok awak nazak, pangkat awak tak tolong. Bila Israel datang pada arah kaki yang nak suara kaki, apa modalnya? Kesian kalau Israel, dia telah pergi masjid selalu. Penat, bengkak-bengkak kaki dia diri semayang. Dalam hal ini dikatakan, sampai mana? Pernah ada seorang bernama Syekh Abdullah. Beliau sampai menangis bila lihat anak kecil yang belum baligh berjalan daripada rumah pergi ke sungai setakat nak angkat uduk. Nak angkat uduk, sedangkan air di rumah ada, tak mau. Dia nak angkat uduk di sungai. Sambil dia berjalan, dia menangis. Ditanya orang, nak, kenapa nangis sayang? Dia bilang, pakcik, saya baru balik mengaji Quran. Dalam Quran kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu, iaitu selamatkan daripada api neraka. Pakcik, saya takut pakcik kalau saya masuk neraka pakcik. Ya, sebab itu pakcik, saya jalan untuk pergi ibadat agar Tuhan pandanglah saya, kerana saya pernah gunakan nikmat yang diberikan untuk mentaati dia. Subhanallah. Syekh Abdullah menangis, dia bilang, nak, kalau kau satu budak kecil ada hati perut macam gitu, aku satu orang tua takkan tak ada. Menangis, subhanallah. Jadi kita ambillah dalam keterangannya untuk memajukan diri dalam ketaatan pada Allah. Satu ketika dikabarkan, bahawasanya Abdullah, dia lihat waktu orang tawaf di si Kaabah, seorang budak remaja, anak bujang, berkesut-kesut di keliling Kaabah tawaf kerana tak ada 2 kaki. Berkesut dan tak ada 2 tangan. Punggungnya habis melecet. Ya, berdarah-darah yang ada. Akhirnya ditanya oleh Syekh Abdullah, wahai anak muda, kamu datang ke Mekah ni tunaikan haji, daripada mana kamu datang? Saya datang pada Mesir pakcik. Naik apa kamu datang? Saya tak naik apa-apa, saya berkesut daripada Mesir datang ke Mekah. Berapa lama kamu kesut begini? Selama 9 bulan pakcik. Seperanjat dia, bolehkah kamu mengesut-ngesut diri daripada Mesir ke Mekah? Pakcik, kerana saya teringat inilah hari, kalau saya mati, saya harap Tuhan pandang saya, ini perbuatan saya. Kerana saya terlalu ingatkan Allah. Jadi para hadirin hadirat, kita tanya diri kita, agak-agak kalau besok kita menghadapi sakarat maut, dalam tubuh badan ni, mana satu yang boleh tolong kita? Pandanglah tangan ni, dah apa dia buat? Ada tak sesuatu yang hebat tangan ni telah buat? Seperti menolong mak bapak, sebagainya. Atau ada tak kaki ni buat satu perbuatan yang hebat, yang boleh dia menolong ketika kita menghadapi sakit sakaratul maut? Kalau tak ada, sekarang kita nak adakan. Kerana kita tak tahu tinggal lagi berapa hari hidup kita kat sini. Dalam hal inilah, sampai dikabarkan pula, dalam pembacaan, lalu datang malaikat Israel ke bahagian telinga dan berkatalah, berkatalah kedua telinga itu, bukan jalanmu dari arah ini, kerana sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran, azan dan zikir. Malaikat maut tak dapat keluarkan nyawa tu daripada arah kaki. Di sini Allah nak tunjukkan makna keberkatan amalan yang kita buat secara istiqamah semasa sihat, semasa hidup. Maka datang Israel nak keluarkan roh kita daripada arah telinga, nak tarik. Tiba-tiba telinga yang ini bercakap, dia kata, wahai Israel, janganlah apa-apakan orang ni. Israel, kesiankan dia. Dia selalu gunakan aku mendengarkan orang baca Quran, mendengar orang azan, mendengar orang zikir, dan mendengarkan suara-suara orang mengajak pada kebaikan. Kesiankan dia Israel. Subhanallah.
Malaikat Israel lihat semua anggota tubuh badan yang bakal mati ni merayu minta dikesiankan kepada orang yang bakal mati. Dalam hal ini dikatakan, naklah kita, iaitu ingat bahawasanya Rasulullah SAW telah mengatakan, naklah kamu memberi hak-hak hak badan kamu, hak mata kamu, hak diri kamu. Tiap kita bangun pagi, tangan minta hak dia. Apa kata tangan? Tolonglah buat sesuatu untuk kami. Maknanya buatkan ibadat untuk kami agar kami dapat tolong kau bila datang hari itu. Hari apa? Hari nazak. Kita bangun pagi, tangan ingatkan, telinga ingatkan, tolonglah buat sesuatu untuk kami agar kami boleh tolong kau bila datang hari itu. Hari apa? Hari nazak. Tiap kita bangun pagi, bercakap ni anggota yang kita tak dengar tapi Nabi sampaikan. Percaya dengan Nabi tak? Kita beriman dengan Rasulullah SAW. Nabi tidak berbohong. Nabi yang ini bersifat benar, fatanah, amin, siddiq. Dalam hal itulah dikatakan, sampai dikatakan Hasan Al-Basri, satu ketika waktu dia berjalan di tanah perkuburan, dia nampak satu orang tua mencangkul-cangkul tubuh lama, mengeluarkan tengkorak-tengkorak mayat-mayat yang sudah jadi, yakni tengkorak yang dah hancur kulit dan isi. Orang tua ni dia ambil tengkorak, dia cocok dengan tongkatnya arah telinga tengkorak tu. Bila mana tongkat itu tembus, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, dia buang tengkorak tu. Dia korek kubur lagi, dia angkat, dia cocok lagi. Kalau tembus, dia buang. Begitu banyak tengkorak dah. Ia ini sudah bersepah, ya. Ia ini di atas tanah perkuburan, tiba-tiba satu tengkorak bila dia cocok daripada telinga kanan, tak tembus ke kiri. Dia cocok pada sebelah kiri, tak tembus ke kanan. Dia cium tengkorak tu, dia tanam balik. Hasan Basri keluar. Dia kata, Ami, pakcik buat apa ni pakcik? Ini orang mati, pakcik korek balik kenapa? Kata orang tua ni, kalau aku tak kenal kau seorang alim dalam negeri ni, aku tak jawab soalan kau. Sebab aku kenal kau seorang alim, aku jawab. Adapun tengkorak-tengkorak yang bersepah ni aku cocok dengan tongkat, tembus kanan, tembus kiri. Ini tengkorak adalah orang-orang yang masih hidup, tidak suka mendengar akan nasihat-nasihat, tidak suka mendengar pengajian, syarahan, azan, tak mau dengar. Astagfirullah. Sampai hari ini ada orang Melayu kita, orang Islam kita tidak suka tinggal dekat dengan masjid. Kerana apa? Dia kata azan subuh mengganggu dia tidur. La haula wala quwata illa billah. Tak suka. Jadi yang pakcik tanam balik tengkorak tu, itulah satu mayat yang mana suka mendengar sampai tongkat aku tidak boleh tembus. Di situ Allah tunjukkan kemuliaan. Jadi dalam hal ini diingatkan bahawasanya bila datang hari kita nak putus nyawa, malaikat cuba keluarkan nyawa pada arah telinga. Tak dapat juga. Dalam hal ini dikatakan pula pada sambungannya, lalu datang malaikat Israel. Lalu datang malaikat Israel ke bahagian mata dan berkata kedua mata tersebut, bukan jalanmu dari arah ini. Kerana sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk membaca mushaf Al-Quran. Melihat para ulama, kedua orang tua saya dan orang-orang salih. Maka kembalilah malaikat Israel kepada Allah Ta'ala. Dikatakan sini, malaikat datang daripada arah mata. Cuba Israel nak keluarkan nyawa tu daripada arah mata. Maka dikatakan apa? Datang. Sebab itu kadang-kadang ada orang meninggal, mata dia renggang. Ada orang meninggal, mata dia terbuka. Sebab, kerana dalam hadis mengatakan, pernah ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat, depan Nabi dia putus nyawa. Mata dia terbuka, menangis keluarganya. Tiba-tiba kata Nabi, faham Nabi, kerana orang menangis kenapa? Ingatkan dia mati dalam keadaan tak baik. Mata dia terbuka. Tetapi, kata Nabi, ingatlah, sesungguhnya mata tu melihat, roh tu keluar. Jadi tak sempat dia tutup balik. Jadi ada orang yang roh dia keluar daripada mata. Jadi waktu datang malaikat Israel nak keluarkan pada mata, maka dikatakan datang amalan-amalan mata. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan ada 5 perkara yang menjadi ibadat. 5 perkara pandang jadi ibadat. Yang pertama, memandang Al-Quran. Pandang Quran. Tengok Quran. Sebab itu kata Nabi, sebaik-baik baca Quran, binazrin, dengan tengok. Walau kita hafal Quran, tapi bila kita baca sebaik-baik, ialah memandang Quran. Orang yang banyak pandang Quran, esok insya-Allah dia sedang nazak, mata dia dapat menolong dia. Yang kedua kata Nabi ialah orang memandang pada ibu bapanya. Sebab tu untung orang yang masih ada mak bapa, bila kita balik daripada syarahan, mungkin mak sudah tidur, ayah sudah tidur. Kita tengok muka mak dengan perasaan, ya Allah, kesiankanlah mak aku ya Allah.
Pandang dia berdoa lah dalam hati, ya Allah, kesiankanlah mak aku, ya Allah. Umur dia telah lanjut, ya Allah. Aku belum puas membuat baik pada dia, ya Allah. Panjangkan umur dia, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan dia daripada orang yang menghadapi azab-Mu. Ya Allah, aku anaknya minta tolong jadikanlah ibuku ahli syurga, ya Allah. Pandang muka mak, pandang muka bapa. Untung yang masih ada mak bapak tu, kerana pandang tu ibadat. Dan kemudian dia kata pandang orang alim, pandang para asatizah. Tengok muka ulama, tengok muka kiai. Memandang tu adalah dikira ibadat. Kemudian kata Nabi apa? Memandang air laut adalah ibadat. Memandang air laut dengan mengingat kebesaran Allah, itu ibadat. Dan yang kelima kata Nabi, memandang air zam-zam menggugurkan dosa. Jadi ini maknanya salah satu daripada amalan mata yang nak kita buat kerana kita nak nazak ni, kita nak ni anggota tolong. Kemudian dalam hal itu, ya, ini sambung dalam pembacaan, maka dikatakan, seraya berkata malaikat Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikat Israel, gantungkan namaku. Ya. Kita ulangkan balik, lalu datang malaikat Israel. Dikatakan sini, sesungguhnya malaikat itu sesungguhnya malaikat berkata, Allah Ta'ala berfirman, hai malaikat Israel, gantungkan namaku hingga aku melihat agar rohnya keluar tersebut. Ya, maka malaikat Israel menulis asma Allah tersebut di atas telapak tangannya dan diperlihatkan kepada roh hambanya. Maka keluarlah roh tersebut lantaran melihat asma Allah dan hilang rasa sakit dan kepedihan sakaratul maut, ini nazak hamba tersebut. Baik, dikatakan sini, ya, bahawasanya datang malaikat Israel kata, ya Allah, ini orang penuh dengan karamah, penuh dengan kemuliaan, kaki, tangan, mata, telinga. Arah mana aku nak keluarkan rohnya, ya Allah? Kata Allah, tunjukkan namaku. Kerana roh orang beriman bila nampak nama Allah, bila nampak apa yang Allah tunjukkan, senang dia nak keluar. Sebab itu kata Nabi, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengan dia. Maknanya kalau dia tu tadi dalam, memang kita kata tak suka pun pasti mati. Tapi keredaan, ya, dalam keredaan ini, ya, sampai dikatakan apa? Bila mana dalam keadaan nazak itulah tadi, ya, doktor dah lepas tangan, anak-anak dalam menangis, maka yang datang tolong, kata Nabi sekarang, amalan-amalan kamu. Jadi dalam hal ini ditunjukkan bahawasanya besarnya pertolongan apa yang telah awak lakukan semasa hidup, untuk hari mati awak datang pertolongan tu. Kemudian disambungkan dalam hal ini pula, diriwayatkan dalam satu hadis, apabila telah sampai sakaratul maut seorang hamba, maka memanggil-manggil dari Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, wahai roh, berhenti sebentar sahaja, hingga dia merasa istirahat. Ketika roh sampai di dada, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berhentilah sebentar sahaja, hingga dia merasa istirahat. Dan demikian juga apabila roh tersebut sampai kepada kedua lutut, pusat dan sampai kepada kerongkong, maka Allah Ta'ala berfirman, berhentilah sebentar sahaja, hingga memohon berpisah antara anggota badan yang satu dengan yang lain. Maka mohon berpisah mata yang satu dengan yang lain. Saya berkata dalam perpisahan tersebut, maksud apa dikata sekarang, bila mana, ya, roh tadi sudah reda nak keluar dengan izin Allah, nak keluar tu roh, maka diberitahu dalam hadis, mulai ditarik daripada arah kaki. Kaki mati dulu. Sebab tu kaki jadi sejuk, pegang Allah. Nampak kaki dia dah sejuk ni, para hadirin, ni nak jadi pada kita ni. Roh tu ditarik sampai lutut. Allah tunjukkan kasih sayang, kata Allah, berhentikan sekejap. Kasih hamba aku istirahat sebab roh ni terlalu pedih. Bila orang tanya pada Nabi Allah Ibrahim AS setelah Nabi Ibrahim wafat, segala roh para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, dan segala nabi-nabi yang sebelum Nabi Ibrahim di alam arwah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, macam mana kau menghadapi roh tu keluar? Para hadirin hadirat, jawab Nabi Ibrahim, laksana kalau aku punya kulit badan dikupas sebanyak 3,000 kali dengan tangan ni. Kulit badan yang awak koyak 3,000 kali koyak, itu sakit di satu kali. Jadi bila ditarik tu roh sampai ke arah lutut, Allah kata berhenti dulu, kasih dia rehat. Orang dia baca Yasin. Sebab tu orang-orang Ansar dikabarkan dalam kitab Al-Mudin, orang-orang Ansar sangat suka membacakan suratul Baqarah kepada orang yang sedang nazak. Kerana orang yang bacakan suratul Baqarah kepada orang yang sedang nazak, banyak pertolongan Allah turun pada orang yang bakal mati.
Kedua adalah suratul Mulk. Selain pada surah Yasin. Surah Yasin itu memang dia perlu. Bacakan surah Yasin sebab Nabi perintahkan baca Yasin pada orang yang sedang nazak. Apa hikmah dia? Kerana Yasin itu memudahkan rohnya. Kalau ada apa-apa dosanya, insya-Allah gugur dengan berkat Yasin. Yang keempat, surah A'raj. Ini surah A'raj, jangan ya ini dikatakan jika orang tu nazak berpanjangan. Kita lihat ada orang nazak. Sampai pernah satu ketika, ada orang panggil saya sedang mengajar di masjid. Ustaz, lepas mengajar saya nak bawa ustaz pergi ke tempat. Ini orang pernah belajar depan ustaz. Dia sudah nazak, sudah hampir 15 hari. Tak putus nyawa juga. Dah, jadi akhir datang saya. Malam tu kira-kira pukul 11 lebih. Bila saya datang lihat, ada banyaklah ustaz-ustaz yang lain pun datang ziarah. Sebab dia orang yang ada ternama di Singapura. Bila saya masuk ke rumah dia, mak dia kata, isteri pada si yang bakal mati ni. Dia kata dengan anaknya, bawa ustaz masuk, tengokkan bapak kau. Anak dia jawab depan orang, tak maulah mak, takut tengok muka bapak. Tak mau mak, takut tengok muka bapak. Tak ada anak yang nak bawa saya tengok ke bilik yang arwah, yang si mati, yang bakal mati ni sedang nazak kat situ. Akhirnya isteri dia bangun, dia bilang, ustaz ikut saya. Saya masuk, saya lihat, astagfirullah, memang nampak dalam keadaan ngeri juga. Keadaan matanya terlalu beliak sampai nak terkeluar. Bercungap-cungap. Allah. Dia bilang, ustaz, kesian kan, apa nak buat ustaz? Dah ikhtiar, dah baca Yasin, dah baca macam-macam orang pagi. Kasih minum air, macam-macam doa, tahlil semua buat. Begini dia keadaan. Di pesan ulama, kalau orang susah dalam sakarat, maka bacakan surah A'raj. InsyaAllah mudah. Ya, dan apa yang telah diamalkan nampak nyata. Oleh kami pesan, kakak baca surah A'raj. Surah A'raj mana satu ustaz, tunjukkan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ini semua perbuatan Allah. Sampai saya ke rumah bunyi telefon ustaz, dah putus nyawa. Banyak percubaan terlihat, alhamdulillah. Tapi ini kita kata jangan pula besok ada orang nazak aja, awak pun datang. Mai aku baca surah A'raj, senang jalan. Kita takut dia tak jalan, kita jalan.